Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama dalam kuliah maghrib kita selepas daripada cuti minggu lepas lah. Kita gaya haji, gaya kena cuti lah gaya. Tidak tak puas kau ngaji semua deh. Jadi gaya makan perabi-perabi dulu daging tu. Jadi kita cuti, kemudian kita start balik mengenai cerita sirah kita, mengenai sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita dah sebelum daripada ni kita habis dah mengenai beberapa peristiwa antara Uhud dan juga Ahzab. Antara perang Uhud dan juga perang Ahzab ni berlaku banyak juga peristiwa. Mana kita sebut bahawa antara baru ni kita sebutnya ialah pernikahan antara Nabi SAW dan juga Ummu Salamah, yang mana Abu Salamah meninggal lepas daripada itu. Jadi waktu panjang dah minggu lepas kita cerita. Kemudian beberapa peristiwa lagi berlaku. Sebab apa? Sebabnya lama juga tu. Daripada Syawal tahun ketiga Uhud, nak pergi ke tahun kelima Ahzab ni perang besar juga berlaku, iaitu tahun kelima. Jadi sekitar daripada perang Uhud ke perang Ahzab tu banyak benda berlaku. Jadi antara kita sebutnya ialah pernikahan antara Nabi SAW dan juga Ummu Salamah. Kewafatan Abu Salamah dan juga kemudian Nabi SAW berkahwin dengan Ummu Salamah, dan beberapa peristiwa yang mana Nabi SAW hantar ekspedisi kepada sebahagian tempat. Yang mana kita kena faham juga pada waktu ni peringkat awal, terutama selepas daripada Uhud, benda tu menjadi satu poin bagi orang bukan Islam untuk dia nak serang Islam. Sebabnya orang Islam kalah dah. So dia mula berani untuk nak ancam Islam. Yang mana kita sebut ada beberapa perkara, antaranya hak akan berlakunya ialah ada hak menang dan ada hak kalah lah. Bukan kalah lah, maksudnya tidak berjaya. Antaranya hak Abu Salamah, syariah atau ekspedisi Abu Salamah berjaya. Boleh kita menang daripada ekspedisi tersebut. Kemudian ada Abdullah bin Unais pun berjaya. Tapi ada juga hak tak berjaya. Antaranya kita akan tengok hari ini, iaitu ekspedisi Ar-Raji'. Ar-Raji' dan juga ada dua ekspedisi. Dia bukan ekspedisi juga asalnya. Asalnya ialah ada orang minta untuk ajar Islam. Jadi mereka hantar orang mengaku keislaman, tolong hantar pendakwah kepada kami untuk kami nak ajar. Iaitu berlaku pada Safar tahun keempat. Dua peristiwa ni, iaitu Sariyah Ar-Raji' dan juga Sariyah ataupun kita panggil Sariyatul Qurra ataupun Bi'ru Ma'unah. Jadi berlaku dua peristiwa ni dalam masa yang dekat. Orang minta untuk nak ajar Islam kepada mereka, maka Nabi SAW pun terima. Tapi akhirnya dikhianati oleh golongan tersebut, yang mana dalam Sariyatul Raji' Bani Adal dan juga Bani Qarah. Kemudian dalam Sariyah Al-Qurra ni ada Ri'il, ada Zakwan, ada Usayyah dan juga Lihyan. Ni bani nama kaum lah, nama kita kabilah yang minta kepada Nabi SAW untuk nak nak suruh ajar kepada mereka. Dan kita akan tengok juga ada berlakunya lepas daripada tu peperangan Bani Nadir. Kalau tersilapnya Ahmad tinggal untuk cerita mengenai Yahudi. Yahudi ada tiga golongan yang utama yang ada di Madinah, iaitu apabila Nabi SAW sapa, Yahudi ada dah. Sebab apa? Sebab orang Yahudi ni percaya bahawa Nabi SAW akan lahir di satu tempat yang subur, dan antara tempat yang dia targetnya ialah Madinah. Tapi akhirnya tubik Nabi terakhir tubik daripada bukan Bani Israel. Jadi dia tak puas hatilah. Yang menyebabkan tiga golongan orang Yahudi ni, iaitu kita ada tiga orang besar di Madinah. Kita ada Qainuqa, kemudian kita ada Nadir, kemudian kita ada Quraizah.
Ni koin ukok awal kena hambak. Koin ukok ni kena hambak selepas daripada Badar sepatutnya, tak ingat selepas cerita. Apa kita akan tengok sikit lagi. Koin ukok, kemudian Nadir, kemudian Quraizah. Koin ukok kena hambak. Nadir juga sebab dia awak komplot untuk nak bunuh Nabi pun kena hambak. Nanti menarik juga Nadir ni. Kemudian yang terakhirnya ialah Quraizah. Quraizah nanti akan dibunuh semua disebab mereka membelot ketika mana pergi Khandaq nanti. Jadi dia belot yang menyebabkan Nabi SAW ambil keputusan untuk bunuh belaka Yahudi Bani Quraizah. Hak kena hambak dua ni, dia hidup mana? Sebahagiannya duduk di Khaybar. Khaybar ni dengan Madinah lebih kurang 200 kilo. Tu memang tempat orang Yahudi juga. Memang orang Yahudi ni banyak dia duduk tempat-tempat hak subur. Jadi di Khaybar sendiri pun tanah subur. Mereka duduk di tempat dengan Yahudi Khaybar tu merancang untuk serai pula Nabi SAW. Barulah lepas daripada perang Ahzab ni akan berlaku perang Khaybar pula. Nabi akan serai Khaybar. Tu antara cerita Yahudi lah. Kita akan tengok ada juga peperangan ni An-Nadir. Boleh. Jadi Nabi SAW hambak mula-mula siapa? Qainuqa. Yang keduanya ialah Nadir. Yang ketiganya ialah Quraizah. Kemudian akan ada berlaku Badar yang akhirah ataupun Badar Al-Mau'id. Itu cumanya berlaku, sepatutnya berlaku peperangan Badar. Sebabnya Abu Sufyan janji dah untuk kata kita jumpa pula di Badar setahun lepas Badar ni. Akhirnya Abu Sufyan nampak berasa takut. Maka saya kata kita undur diri lah. Akhir sekali mereka sendiri pun tidak pergi ke Badar. Nabi SAW sapa di Badar, tapi demon ni tak sapa. Akhirnya tidak berlaku lah perang Badar yang dijanjikan itu tidak berlaku. Masuklah tahun kelima, ada beberapa peristiwa yang berlaku, antaranya peperangan Daumah Al-Jandal. Kemudian ada berlaku perkahwinan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ni pun menarik juga cerita dia. Zainab binti Jahash ni teaser dulu, teaser. Kita tengok cerita mukadimah sebelum daripada perang Ahzab ni. Zainab binti Jahash ni ialah seorang, dia sepupu Nabi alik siapa? Alik tok saudara. Sepupu ke? Dia mak kepada Zainab ni nama dia Umaymah binti Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Betul lah. Jadi Umaymah ni mak saudara Nabi. Sepupu Nabi SAW. Zainab binti Jahash. Keluarga Jahash ni antara hak menarik. Antara kita pernah cerita dalam perang Uhud baru ni, Abdullah bin Jahash mati. Yang mana dia doa supaya dia dicicir. Ni Abdullah bin Jahash. Kemudian ada Zainab binti Jahash. Ada Zainab binti Jahash. Kemudian ada Hamnah binti Jahash. Ini adik-adik. Hamnah binti Jahash ni ialah isteri kepada Mus'ab bin Umair. Jadi orang baik belaka ni, orang baik belaka. Di mana Hamnah lepas ni ada satu peristiwa akan berlaku. Hamnah terpengaruh dengan peristiwa yang akan berlaku fitnah kepada Aisyah. Kepada Aisyah ni akan berlaku satu peristiwa fitnah yang mana orang tuduh dia berzina. Antara orang yang terpengaruh dengan cerita fitnah ni ialah Hamnah ni. Wallahu alam adik ataupun kak kepada Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ni isteri Nabi, adik ipar Nabi SAW lah. Boleh. Kemudian akan berlakulah turunnya hijab. Kemudian ada berlaku Ghazwah Bani Mustalik. Ghazwah Bani Mustalik ni ialah ghazwah sebelum daripada Ghazwah Bani Mustalik ni berlaku Nabi SAW serai satu kumpulan ataupun satu kabilah. Yang mana akhir sekali lepas daripada kabilah itu kalah, yang menyebabkan Nabi SAW dapat seorang isteri daripada kabilah ni, iaitu Juwairiyah. Jadi Juwairiyah bintil Harith merupakan orang yang Nabi SAW akan dapat kahwini lepas daripada perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik ni lah on the way kelik tu ataupun sekitar waktu tu berlaku peristiwa orang Yahudi ataupun Abdullah bin Ubay ni duk panah-panah isu mengenai Muhajirin dengan Ansar. Tu so. Yang keduanya, apabila nak sabar benar di Madinah, berlakulah fitnah kepada Aisyah ketika mana dia tinggal kalung dia tu. Kalau pernah dengar cerita tu, cerita tu memang sedih lah cerita tu. Memang konflik antara Nabi SAW dengan Aisyah time tu memang sangat-sangat kuat. Sehingga ke Aisyah dia balik tu dia tak sihat. Jadi dia tak sihat. Yang mana apabila dia balik tu dia tak tahu apa berlaku. Dia demam.
Lama dia demam. Hampir sebulan dia kata. Hampir sebulan dia demam. Rupa-rupanya orang luar rumah dia ni duk tengah kecek bahawa Aisyah ni tengah berzina. Telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Jadi apabila ringkas nanti kita akan ceritalah detail. Jadi apabila dia tahu lagu tu, yang menyebabkan dia mengharapkan tok laki dia iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam backup dia. Nabi bukan tak saya backup, Nabi tak ada wahyu. Nabi tak tahu apa berlaku. Dan pada waktu tersebut hukum hudud mengenai zina pun tak ada lagi. Sehingga kan Nabi SAW bagi kata pilihan yang menyebabkan Aisyah kata apa? Daripada aku nangis tu kering air mata aku. Apabila tok lelaki sendiri pun tak backup aku. Mana akhir sekali Allah Taala nak angkat darjah Aisyah. Allah Taala menurunkan ayat untuk backup Aisyah. Allah Taala sendiri backup Aisyah. Tu cerita mengenai Bani Mustalik yang mana berlaku kepada Aisyah, iaitu dipanggil hadisatul ifk, peristiwa kalung, jatuh kalung tu yang menyebabkan berlaku kepada Aisyah. Tengok ayat tadi, Zainab tadi berlaku perkahwinan Nabi SAW dengan Zainab tu adalah daripada natu akak. Daripada natu akak, menantu akak. Siapa anak akak Nabi? Zaid bin Harisah. Jadi orang kenal dia dengan Zaid bin Muhammad. Sehingga Nabi SAW sangat antara adab yang Nabi susah Nabi berat untuk nak sebut. Salah satunya ialah nak memecahkan adab bahawa akak-akak ni adalah akak. Dia tidak akan jadi mahram. Mana akhir sekali Zaid ni dia nikah dengan Zainab. Allah Ta'ala suruh berlaku tidak stabil rumah tangga Zainab dan juga Zaid. Akhirnya cerai. Yang mana akhirnya Nabi SAW sendiri akan berkahwin dengan Zainab. Kita tengoklah. Boleh tu ringkasan kepada cerita yang akan kita cerita sebelum daripada berlaku perang Ahzab. Sebab perang Ahzab ni antara hak besar lah. Iaitu yang berlaku di Madinah juga. Perang hak gali parit tu. Tu perang besar. Jadi sekitar dalam setahun lebih ni ataupun hampir 2 tahun, maka beberapa banyak peristiwa hak berlaku lah. Jadi kita akan tengok. Antaranya berlaku Sariyah Ar-Raji'. Sariyah Ar-Raji' ialah satu peristiwa yang mana Nabi SAW apabila diminta oleh satu kabilah untuk pergi berdakwah kepada mereka. Jadi Nabi SAW hantar 10 orang. 10 orang untuk pergi berdakwah. Yang mana akhir sekali apabila siapa-siapa di tempat kabilah tersebut, rupanya itu adalah perangkap. Rupanya itu adalah perangkap. Daripada 10 orang ni, akhirnya mereka lari ke satu tempat yang tinggi yang menyebabkan kabilah ni hambak ugut supaya turun, supaya diberi perjanjian. Maksudnya tak apa turun. Kita buat perjanjian. Ketua dia ialah Asim bin Thabit, ataupun setengah riwayat sebut Marthad bin Abi Marthad. Jadi kumpulan dia ni, ketua dia ni kata aku tak akan turun. Sebab memang tak boleh nak percaya lah. Orang kafir ke apa ni tak boleh nak percaya dia punya perjanjian dan sebagainya. Mana akhir sekali berlakulah perlawanan antara mereka yang menyebabkan 7 daripada mereka tu mati, ataupun ni daripada mereka mati. Antaranya ialah Asim bin Thabit Al-Ansari. Asim bin Thabit ni dia orang yang pergi ketika mana perang Badar, yang mana dia berjaya membunuh orang musyrikin, yang menyebabkan ada seorang daripada orang musyrikin ni dia tawarkan kepada siapa-siapa hak boleh pala Asim bin Thabit ni, Asim bin Thabit, maka dia kata dia nak beli. Sebab apa? Sebab dia kata dia nak buat pesta, nak minum arak daripada korok Asim bin Thabit ni. Mana sekali apabila Asim kena ikat, last sekali Allah Ta'ala selamatkan tubuh Asim. Apabila orang nak ambil korok tu, Allah Ta'ala selamatkan Asim dengan buat mari lebah. Buat mari lebah sekitar tubuh Asim. Lepas daripada lebah mari tu nak gelap, Allah Ta'ala turunkan hujan. Yang mana akhir sekali orang musyrikin tak jumpa mayat Asim bin Thabit. Sebab apa? Sebab Asim sendiri pernah doa supaya dia kata aku doa supaya ketika mana aku mati pun orang musyrikin tak boleh nak sentuh aku, dan ketika mana aku hidup aku tidak akan disentuh oleh orang kafir. Ketika mati juga aku berdoa supaya aku tak disentuh oleh orang kafir. Akhirnya Allah Taala kabulkan doa Asim bin Thabit, menyebabkan akhir sekali tak tahu mana mayat dia. Orang kafir pun tidak cepat.
Kemudian berlaku kepada Zaid bin Dathinnah dan juga Khubayb bin Adi. Ini menarik. Zaid bin Ad-Dathinnah banyak nama dah. Orang lain nama tih nak ingat. Tak apalah, yang penting boleh ingat peristiwa, tak apa sikit-sikit sebanyak. Zaid bin Dathinnah. Payah nama orang Arab ni. Dathinnah Muhammad Paulai Muhammad patut ni pun Abdullah tu pun Abdullah. Abdullah bin gapo? Abdullah bin tak apalah, paling kurang kita dengar cerita dulu. Pada perintah orang Arab sebut, dia kata laisal mar'u yuladu aliman. Tak ada orang beranak pandai lalu. Jadi slow-slow tu baru tahu tambah. Tak ada kita belajar hari ni matematik jadi profesor, tak ada. Jadi kena slow, naik darjah 1, darjah 2, slow-slow. Apabila mari ulai pula, baru ni kita tak ingat nama orang ulai. Ingat dah. Ustaz ni biasa sebut dah ni. Mari pula ingat. Gitu. Boleh. Jadi Zaid bin Dathinnah dan juga Khubayb bin Adi antara orang yang kena igat dan juga dibawa ke Mekah. Apabila Zaid bin Dathinnah dia dia dibeli oleh Abu Sufyan kalau silapnya. Jadi apabila dia dibeli oleh Zaid bin Abu Sufyan tawarkan kepada Zaid, kata gini, gana kalau mu ni kami hantar balik ke Madinah, nak suruh biar mu hantar Muhammad je, ganti tempat mu ni tempat Muhammad. Malah mu boleh duduk molek-molek dengan keluarga mu hantar Muhammad, kami nak Muhammad sahaja. Tu je. Orang kafir ni daripada hujung sebelum hijrah tu je benda dia nak. Masa di Mekah ada Abu Talib hidup tehnya. Hatta Muhammad sudah selesai masalah kita. Jadi Zaid bin Dathinnah kata, sesungguhnya tempat aku ni sesungguhnya sekiranya aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama keluarga aku, dan aku tahu Muhammad ni nak kena duri. Kalau nak kena duri pun aku bertahan. Bukan bunuh ke apa. Kalau Muhammad nak kena duri pun aku bertahan. Sehingga Abu Sufyan mengeluarkan satu kata yang masyhur. Dia kata, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan. Aku tidak pernah tengok manusia ni yang seseorang itu sayang kepada seseorang itu kama yuhibbu ashabi Muhammadin Muhammadah. Seperti mana sayang Muhammad kepada Muhammad. Tak pernah aku tengok orang sayang gitu semua ni. Siapa kau duri pun tidak benar kena kepada Nabi SAW. Apatah lagi nak menyerah tekak Nabi SAW kepada orang kafir. Sebab itulah menariknya adalah peperangan kita akan tengok Nabi, biasanya Nabi tidak akan duduk depan. Sama ada para pengkaji sebut, sama ada bukan Nabi tak duduk depan, Nabi adalah ketua. Ketua ni tidak syarat dia duduk depan, dia bagi arah. Yang kedua, kalau Nabi nak duduk depan, kemungkinan para sahabat tak bui. Sebab apa? Sebab sayangnya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita duk perhati, duk bayar ke sosok tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita pakai sayang. Apabila kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang baik, seorang yang minta gapo-gapo Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ajib tolong. Sehingga kita pernah cerita sebelum ni, apabila orang minta baju, baru orang beri hadiah kepada Nabi. Ada seorang kita minta, ya Rasulullah aku nak. Dia pun Nabi SAW bui ke tak? Musa SAW bui. Siapa kau orang duk bunyi kata mu ni kan. Mu tahu dah Nabi akan bui. Apa mu duk minta. Nabi jaga-jaga dia boleh senang-senang tapi mu minta. Aku nak jadi ke baju Nabi SAW sebagai kapal aku. Macam-macam lah. Nu cerita sebab kecintaan orang yang kita panggil terjerumus ataupun tenggelam dalam kecintaan. Jadi dia buat benda-benda yang kadang-kadang kita tak faham lah. Setengah orang faham, setengah orang tak faham. Tapi bukanlah benda tu nak lawas. Kalau melebihi syariat tak boleh. Sehingga ke puja Nabi SAW tak boleh. Tapi dia buat atas nama cinta mereka kepada Nabi SAW. Jadi Nabi ni buinya sehinggalah kita akan dengar cerita kita sebut dah sebelum ni mungkin Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah pun ada kaitan dengan cerita sekejap lagi. Kalau silapnya. Jadi Safwan bin Umayyah ni yang mana dia apabila Fatu Mekah ni, Nabi SAW akan bagi kepada dia kambing 100. Duduk sementara Nabi beri 100 pula. Ada kabilah lain pun mari juga lagu tu. Minta Nabi beri ratus. Gapo ni panggil kambing ratus-ratus. Sehingga orang Badui ni sebut kata sungguhnya Muhammad ni ialah orang yang dia memberi tanpa takut kefakiran. Memang dia bui sungguh. Dia bukan takut kepada kefakiran. Memang dia bui
kerana Allah Subhanahu Wa Taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Dalam Quran sebut apabila kita bui ni sepatutnya ialah kita bui bukan mengharapkan orang balas, bukan mengharapkan orang nak. Sehingga kalulah kita bui, kita duk ingat-ingat hak kita bui, boleh jadi kita duk ukit benda-benda hak kita bui ya, menyebabkan batalnya kita punya pemberian tu. Tu antara benda asas hak kita kena faham dalam Islam yang mana diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi Zaid bin Dathinah ni kata apa? Sungguhnya kalau duri sekalipun nak kena kepada Muhammad pun aku pertahan. Sayangnya mereka kepada Nabi SAW, yang akhirnya Zaid bin Dathinah pun kena bunuh. Khubayb bin Adi, banyak nama ni, tak apa. Khubayb bin Adi, dia dibeli oleh Safwan bin Umayyah kalau tak silap. Yang mana sebelum daripada dia nak buat pesta bunuh Khubayb bin Adi ni, Khubayb bin Adi duduk di sebuah rumah, kita panggil apa? Tawanan, yang mana dia duduk di sebuah rumah, dia minta kepada tuan rumah tu untuk dia nak cuci diri dia sebelum daripada dia dibunuh. Yang mana dia akan dibunuh di mana? Di Tan'im. Tengok orang Arab ni, orang musyrikin ni. Tan'im ni ke apa Tan'im? Masjid Aisyah. Gapo Tan'im ni? Tanah halal terdekat. Ni kita kena betul. Kadang-kadang salah maklumat lah. Tak ada lah dosa besar, ada salah maklumat je. Kita ada miqat, kita ada tanah halal. Kita kena beza dua tu. Miqat ni Nabi SAW dah tetapkan miqat, antaranya Zulhulaifah. Siapa mari daripada Madinah, miqat dia ialah Zulhulaifah ataupun Bi Ali. Siapa mari daripada mana kalau kita naik flight, kalau kita masuk Mekah lalu kita masuk ke Jeddah, tadi kita miqat kita Qarnul Manazil. Kita tak boleh lepas miqat kita tak niat, tak boleh. Kita kena niat di miqat. Boleh. Kemudian kita ada Jalam Lam, kita ada Zatu Irqin. Ni daripada Umar, kita ada lagi apa? Dia 7 miqat. Miqat ni hak disebut dalam hadis, kalulah mu mari daripada arah ni maka mu kena niat sini. Tu miqat. Tanah halal ni apabila kita nak buat umrah, kita kena campur antara halal dengan haram. Bukan halal dengan haram, dosa pahala dak. Kita kena campur halal dengan haram. Gapo halal tu? Niat di luar tanah halal. Niat di luar tanah halal. Antara kalau ni kita akan pergi niat mana? Kalau paling dekatnya mana? Masjid Aisyah ataupun Tan'im nama dia. Lagi Hudaibiyah. Tu tanah halal terdekat dengan Mekah. Bukannya apa nama miqat. Tu adalah tanah halal terdekat. Paling dekatnya ialah Tan'im 7 kilo. Kalau Hudaibiyah kalau silap dalam 20 kilo juga kot rasa. Kau 10 kilo. Hudaibiyah antara jauh lah. Mana lagi? Ji'ranah. Ji'ranah kita pergi Ji'ranah ke apa tu kan? Giniak. Tu pun adalah tanah halal. Mana lagi niat suhwah 3 ni. Boleh. Ni adalah tanah halal. Jadi tanah halal ni orang musyrikin faham bahawa tanah haram tak boleh bunuh. Bunuh tanah haram ni bukan amalan demon ni. Kalau nak bunuh kau gapo nak buat benda-benda luar daripada penghormatan tanah haramnya, kena buat di tanah halal. Jadi dia buat pesta pembunuhan Khabib ni mana? Tan'im. Sebab tu masa kita pergi Tan'im tu, selain daripada kita niat, sebab tu lah Ambo sebut ulang banyak kali dah, kita pergi umrah ni betul lah ibadat tu satu hal. Tapi kalau kita tahu juga peristiwa-peristiwa yang berlaku di tempat-tempat hak tertentu, maka barulah dia akan lagi menambahkan kita punya maklumat kita dan juga keimanan kita kepada Allah Ta'ala lah. Maksud kita mari di tempat yang berlakunya peristiwa-peristiwa, menyaksikan perjuangan para sahabat untuk menyampaikan Islam kepada kita lah. Di Tan'im ni berlaku juga, selain daripada tempat untuk kita niat, berlakunya pesta pembunuhan Khubayb bin Adi. Jadi Khubayb bin Adi dia duduk di seorang rumah, di satu rumah, yang mana wanita ni apabila dia bui pisah kepada Khubayb bin Adi, untuk Khubayb bin Adi nak cuci, nak bersihkan diri dia tak khabar anak dia duduk tengah main. Jadi apabila pisah duduk di Khubayb ni, mari anak dia risaulah dia debar dia, yang menyebabkan Khubayb kata, merasa aku akan bunuh kau budak ni, aku tidak akan bunuh insya-Allah. Dan wanita ni kata, tidak pernah aku tengok satu tawanan yang lebih baik daripada Khubayb. Ni adalah contoh tawanan kita sebagai orang Islam. Kita kena jelas molek bahawa orang Islam ni bukan kita ni nak menumpahkan darah saja ni, tak ada kita ni. Kau nak bunuh budak tu boleh sangat lah, ugut sikit gak lepas kau dak.
Jadi akhirnya Khubayb kata, insya-Allah aku tak akan bunuh budak ni. Budak ni duk main dengan dia. Dia dah tengah cuci-cuci bunuh dia buai-buai. Budak ni duduk molek-molek. Akhirnya sampailah satu masa Khubayb untuk kita panggil untuk dia kena apa rasa dia kena tak pasti dia kena apa ni panggil pacung ke ataupun dia kena tombak, saya tak ingat, cuma yang penting dia kena bunuh. Jadi apabila dia nak bunuh tu, maka dia minta satu perkara. Boleh tak sebelum daripada aku kena gantung ni, aku minta untuk aku semaya 2 rakaat. Akhirnya orang musyrikin bui silakan semaya 2 rakaat. Sudah semaya, dia poyak, dia kata, sesungguhnya aku ni kalau aku nak semaya lama lagi, aku boleh semaya lama lagi. Tapi aku semaya ringkas-ringkas supaya aku tak sembuh. Orang musyrikin kata aku nakut. Aku tu takut kepada mati. Sungguhnya mati ni aku tidak takut pun apabila aku mati di tangan orang musyrikin. Akhirnya tubiklah satu sunat yang mana dimulakan oleh Khubayb bin Adi, iaitu kalaulah kita nak kena bunuh oleh orang musyrikin, oleh orang kafir, maka sunat untuk kita minta semaya 2 rakaat sebelum daripada kita temu kepada Allah Taala. Inilah hak berlaku kepada orang hak kena tali gantung apa ke. Sebab itulah benda kita ulang banyak kali juga, iaitu kita tak tahu pengakhiran kita lagu mana. Boleh jadi orang hak pengakhiran dia dengan tali gantung tu lebih baik daripada kita tahu. Sebab dia betul-betul taubat dia dengan Allah Taala dah. Dan kemungkinan keluarga hak dia bunuh tu apun dia. Akhir sekali dia taubat, boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Jadi kalaulah siapa-siapa bukan nak suruh kena ke gapo, cuma yang sekiranya berlaku kita tak tahu, jadi disunatkan untuk kita semaya 2 rakaat sebelum daripada kita digantung ataupun dibunuh oleh orang musyrikin. Boleh. Ini bermula daripada Khubayb bin Adi. Kemudian berlakulah juga pada Safar tahun yang sama tu, Safar tahun ke-4 tu berlaku peristiwa ni. Kemudian berlaku juga peristiwa Sariyah Al-Qurra, yang mana Ra'il kabilah nama dia Ra'il, Zakwan dan juga Usayyah dan juga Lihyan minta supaya hantar kepada mereka orang untuk ajar Islam. Mengaku dia hantar orang untuk mengaku bahawa Islam dan minta supaya Nabi SAW hantar orang untuk ajar. Akhirnya Nabi SAW hantar berapa orang? Nabi hantar 70 orang. 70 orang untuk mengajar mereka mengenai Islam. Dan Nabi SAW ada hantar surat kepada ketua kabilah-kabilah ni supaya baca. Yang mana akhir sekali mereka ni tidak cara surat-surat apa ni, akhirnya mereka bunuh belaka 70 orang tu. 70 orang tu dia bunuh, yang menyebabkan Nabi SAW buat doa kunut. Kita panggil doa kunut nazilah. Kunut nazilah ni sebab apa? Sebab peristiwa Bi'ru Ma'unah ni. Kunut nazilah ni Nabi SAW kunut hampir sebulan. Kunut, bahasa mudah kita agak laknat kepada kabilah-kabilah yang telah membunuh 70 orang daripada Qurra. Qurra ni ialah daripada sahabat Nabi, ada hak memang orang hak ngaji dengan Nabi, ngaji Quran. 70 orang ni hak terbaik Nabi SAW hantar untuk ajar Islam. Akhirnya mereka bunuh. Jahatnya orang Ra'il, Zakwan dan juga Usayyah dan juga Lihyan ni menyebabkan Nabi SAW kunut nazilah 5 waktu. Kunut nazilah ni kita tidak sunat untuk buat waktu subuh saja dah. Kunut nazilah ni 5 waktu. Kita baca belaka. Apa ni kalau lah suhu kunut nazilah kita baca kan ni lama tak kunut nazilah kita deh. Dulu acak juga ada juga arah daripada kerja negeri ke suhu kunut nazilah. Covid kunut nazilah deh. Kunut nazilah juga. 5 waktu deh. 5 waktu sepatutnya. Jadi Nabi SAW pun kunut nazilah mencela apa yang dilakukan oleh kaum-kaum tersebut. Kemudian akhirnya berlaku pula Ghazwah Bani Nadir, iaitu penghalauan kepada Bani Nadir. Kita sebut tadi, kita ada Qainuqa, kita ada Bani Nadir, kita ada Bani Quraizah. Orang Yahudi. Yahudi ni ada 3 orang besar di Madinah, iaitu Qainuqa, Nadir dan juga Quraizah. Qainuqa dia dihambak bila dihambak selepas daripada Perang Badar. Perang Badar berlakunya satu peristiwa yang menyebabkan Nabi SAW menghambak orang Bani Qainuqa. Lagu apa yang terjadi dalam riwayat sebut, ada seorang orang muslimah, orang perempuan Islam, apabila dia nak pergi jual beli dengan Bani Qainuqa, ada orang yang kena
Khianat tu khianat dengan selok dia punya kain. Masa dia duduk tu dia buat sebutnya, dia duduk jual beli tu dia selok letak atas kepala. Apabila wanita tu bangun, maka terzahirlah aurat dia. Pada di pasar tu ada juga orang Islam yang mana menyebabkan orang Islam tu bunuh orang khianat ni. Tengok maruah seorang wanita. Wanita ni perlu dilindungi dan sebagainya. Dia panggil dalam bahasa Arab kita panggil ghirah. Ghirah ni dalam bahasa kita gairah, bukan gairah tu. Ghirah ni maksudnya deki, cemburu. Kecemburuan kita kepada wanita Islam sepatutnya kena ada. Tapi lah ni payahlah dalam TikTok nak tegur payah juga. Cuma dari sudut paling kurang kepada isteri kita, paling kurang kepada anak-anak kita, kena ada ghirah. Ghirah ni lagu mana? Ghirah ni cemburu. Gapo-gapo tak molek berlaku pada kita, kena rasa tak sedap. Jangan, tak boleh kita kata tak apa, dia tubik dengan sahang yatim dia ke. Tak boleh. Antara benda salah, dosa kita sebagai ayah yang membiarkan isteri kita bergaul dengan orang lelaki yang bukan mahram, ataupun anak-anak kita. Itulah Nabi SAW sebut sebagai dayus. Dayus ni tidak akan masuk syurga. Nabi SAW kata orang dayus tidak masuk syurga. Jadi kita kena ada ghirah. Ghirah ni maksudnya gapo-gapo berlaku kepada wanita-wanita muslimah kita kena ada rasa deki, kita kena ada rasa cemburu. Setakat mana kita boleh lah. Setakat mana kita boleh tegur, kita tegur. Kalau dia tak sayang juga, kita nak buat kena. Jadi apabila berlaku gitu, seorang ni siapa lah dia membunuh orang Yahudi hak khianat tu. Apabila dia bunuh, menyebabkan orang Yahudi hak lain berada di pasar tu, ramai-ramai kumpul bunuh orang Islam ni pula. Yang mana menyebabkan berlaku kita panggil ketegangan antara orang Yahudi dan juga orang Islam, sehingga mereka mengisytiharkan bahawa mereka telah memutuskan perjanjian dengan orang Islam. Akhirnya Nabi SAW kepung mereka dan juga hambak mereka untuk pergi luar daripada Madinah. Boleh. Jadi berlakunya koin-ukok ni disebabkan pengkhianatan ataupun khianatnya orang Yahudi kepada seorang wanita muslimah. Nadir pula lagu mana? Nadir ni, tengok orang Yahudi ni, dia sepatutnya dia belajarlah daripada gapo berlaku, tapi tak belajar. Quraizah nanti dia akan macam nak belajar juga. Dia kata sabar, akhir sekali dia khianat juga. Nadir, Nabi SAW tengah nak bicara, nak timbulkan perbincangan. Ada beberapa riwayat, antaranya disebut bahawa Nabi SAW nak pergi kepada rumah orang Bani Nadir ni untuk bicara masalah-masalah yang perlu. Apabila duduk dalam rumah, ada orang merancang untuk bunuh Nabi SAW. Dia minta atas seorang Yahudi, siapa hak berani untuk naik atas bumbu bunuh Muhammad. Sebelum daripada berlakunya peristiwa tu, Jibril telah bagi tahu kepada Nabi SAW. Jadi apabila Jibril bagi tahu kepada Nabi SAW, Nabi SAW pun tubik. Nabi SAW minta kepada tak apa, hamba ada kijau sikit, minta nak kita tengok sikit-sikit, Nabi tubik. Akhirnya tubik. Tak klik Nabi SAW. Yang mana apabila tak klik tu, para sahabat pun minta kebenaran untuk klik juga. Apabila tubik, temu orang tanya, ada nampak tak Nabi SAW? Dan mereka kata, Nabi klik Madinah dah. Nabi klik di Madinah. Akhirnya tidak berlaku pembunuhan kepada Nabi. Esok ke tu Nabi SAW isytihar untuk kita pergi serai Bani Nadir. Apabila serai Bani Nadir, jadi Nabi SAW serai lagu mana? Serai dengan kepung. Kemudian Nabi bakar dia punya kebun kurma. Bani Nadir sekitar kawasan Quba. Kawasan Quba ni kawasan hak subur. Kalau kita perasan kita pergi ke Quba, kita akan tengok banyak pokok-pokok kurma. Jadi orang Yahudi Quraizah, orang Yahudi Bani Nadir duduk sekitar ni. Jadi mereka ni duduk, antara mereka menguasainya ialah ekonomi Madinah saat itu dikuasai juga oleh orang Yahudi. Antaranya ialah pokok tamar. Siapa antaranya yang berada di bawah perhambaan orang Yahudi? Salah seorangnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi apabila dia pergi Madinah, dia jadi hamba kepada orang Yahudi, yang mana Nabi SAW minta dia untuk bebaskan diri dia. Akhir sekali Nabi SAW tolonglah.
Tu cerita Salman Al-Farisi, nanti kita akan tengoklah. Salman Al-Farisi ni apa perannya dia nanti Ahzab nanti. Lepas daripada tu barulah dia bebas daripada orang Yahudi, yang mana dialah yang mencadangkan supaya digali parit. Boleh. Jadi orang Yahudi ni dia menguasai ekonomi Madinah, terutama dari sudut kalau Qainuqa diriwayatkan bahawa Qainuqa ni dia menguasai dari sudut benda-benda yang bersifat kita panggil apa ni, tukar besi dan sebagainya, emas dan sebagainya, tukar emas dan sebagainya. Apa tadi? Nadir. Hamba pun tak ingat, ramai banyak lajak nama ni. Jadi Nadir ni salah satunya ialah dia menguasai dari sudut pokok-pokok kurma. Nabi SAW arahkan kepada sahabat untuk bakar, kerak belakang, bakar. Akhirnya orang Yahudi ke, orang munafik ke, mereka ni sebenarnya takut. Kita kena faham situ. Lebihnya orang Islam berbanding orang musyrikin, orang munafik, orang Yahudi. Kita tidak takut. Sepatutnya kita adalah orang yang tidak takut kepada mati. Kita buat setara mana pun, kalau kita tak mati, perang, kita mati atas katil, mati juga. Sebab itulah apabila orang bertempur dengan orang Islam ni, dia walaupun kita kata kali 2 Badar, contoh Badar 300 kali 1000, tapi orang Islam ni dia bukan tempur untuk mati, tak. Memang dia perang untuk mati, bukan perang untuk hidup. Apa ada pun orang Yahudi dia perang ni ataupun orang munafikin, dia perang untuk hidup, bukan perang untuk mati. Jadi orang Islam apabila dia perang, dia akan perang untuk mati. Itu antara benda kefahaman yang penting kita sendirilah kena faham. Kita nak sipih harta setara mana, kita nak lebih-lebih dunia setara mana, ini adalah akhir sekali kita akan mati, harta yang kita tinggal pun tak jadi hak milik kita juga kalau kita tak guna untuk nafkah, untuk kita infak kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang Islam ni ialah hidup untuk mati. Hidup untuk mati. Tapi Nabi SAW pernah sebut satu hadis, apa ni, dalam akhir zaman nanti akan ada orang Islam akan dimakan seperti dimakannya satu hidangan hok besar tu. Contohlah kita kata meja panjang ni, orang Islam akan dimakan oleh orang kafir seperti mana hidangan. Jadi para sahabat tanya, ya Rasulullah, pada waktu tersebut orang Islam ni ramai ke sikit? Nabi SAW kata ramai, tapi mereka adalah utha ka utha isail. Mereka ni ramai tapi ibarat buih di laut, dan mereka diuji dengan penyakit al-wahan. Sahabat tanya, al-wahan tu apa ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan juga takut pada mati. Bukan wuhan baru ni, takut bukan wuhan covid, bukan. Penyakit al-wahan. Penyakit al-wahan ni Nabi SAW kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Masa kita kecil-kecil dulu, betul juga lah kita rasa takut juga kan. Maksudnya adalah rasa takut. Kau dunia, kau gak pun mati, kau takut. Tapi apabila kita belajar, sepatutnya dengan keimanan kita ada, kita faham bahawa mati ni adalah benda kita kena hadap lagu-lagu mana pun. Kita persediaan kita yang paling utama ialah kepada mati. Lagu mana kita hidup, nak sihat setara mana, kau gak apa, akhirnya kalau kita mati kena sakit, boleh jadi mati kena accident. Gak apa penting? Bersedia untuk kematian. Allah Ta'ala susuk mati ni dua, sama rahmat kepada kita dan juga sebagai ujian kepada kita. Ujian ni supaya kita bersedia, rahmat ni supaya kita kalau kita di atas dunia pun kita tidak takut. Kalau kita tahu mati kita bila takut lah duduk masjid lah, kau mana tak kerja, mati dah esok ambo. Contohnya ada dah waktu mati esok, ambo mati dah esok ni. Jadi Nabi SAW susuk mati ni supaya rahmat kepada kita dan juga ujian kepada kita. Boleh bapa pergi ke mati tu. Jadi orang Yahudi ni takut. Takut. Orang munafikin, bapa dua benda dia tak say. Antara dia takut ialah infak, yang kedua jihad. Infak ni sebabnya kalau lah dia infak, dia tak nampak pun keuntungan pada infak tu. Dia tidak nampak pun kebaikan pada memberi tu. Yang keduanya ialah jihad. Sebab apa? Sebab jihad ni ialah mempertaruhkan nyawa. Jadi orang munafikin dia takut mati ni. Orang Islam tak. Orang Islam dia sangat-sangat faham bahawa mati ni adalah persinggahan pertama. Lepas daripada mati tu banyak benda lagi kita naknya. Jadi apabila gitu Allah Ta'ala masuk dalam dia Yahudi takut. Tapi sebelum daripada tu kamu tengok ayat ni lah, orang munafikin ada buat perjanjian gini. Dia kata orang Madinah Nadir, mu tak hidup takut sangat dengan Muhammad.
kami berjanji bahawa kami akan tolong. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik duk janji dengan orang Bani Nadir bahawa kalau mu kena serai, kami akan serai. Oh, percayalah Bani Nadir ni. Percaya Bani Nadir ni, sehinggalah dia hantar surat kepada Nabi SAW, dia tidak akan tubik. Nabi suruh tubik, dia tak suruh tubik. Sehinggalah Allah Ta'ala turun tu ayat Al-Quran. Minta ambo cari, ambo tak ingat. La yakhrujuna ma'hum. Allah Ta'ala buat turun ayat Quran mengenai perjanjian mereka ni. Allah Ta'ala kata apa? Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim. Adakah kamu tidak tengok ketika mana orang munafik dia berkata kepada sahabat mereka, iaitu daripada orang Yahudi, alladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Tengok janji orang munafik ni. Kalau mu kena tubik, kami akan tubik juga. Oh, janganlah kita jadi orang munafik deh. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Nanti kami tidak akan taat kepada orang lain. Wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau mu kena perang, kami akan tolong kamu. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Semua Allah Ta'ala menyaksikan bahawa mereka ni, apa kita panggil, pelawak kohong. Apabila kena serai orang yang nanti tak ada seorang pun daripada orang munafik mari tolong. La in ukhriju la yakhruju ma'ahum. Allah Ta'ala kata, sekiranya mu kena waktu baik, sungguhnya tak ada seorang pun akan ikut. Wala in qutilu la yansurunahum. Kalaulah mu orang Yahudi ni kena perang, seorang pun tidak akan tolong. Wala in nasaruhum, sekiranya mereka tolong sekali, la yuwallunal arbal. Lagi cudang mula-mulanya dekat dia orang yang munafik. Thumma la yunsarun, semua mereka tidak akan tolong. Janji boleh orang munafik. Akhir sekali ketika mana Nabi SAW kepung orang Yahudi Bani Nadir, yang mana akhir sekali Bani Nadir dia ambil keputusan untuk keluarlah. Tapi Nabi SAW boleh. Nabi SAW kata dengan syarat mu boleh penuh saya kau utus saja. Setiap keluarga saya kau utus saja. Jadi mereka penuh barang mereka. Akhirnya mereka tinggal banyak benda lagi lah ditinggal. Akhirnya berlakulah hukum. Kita ada ghanimah kan. Ghanimah ni ialah kalau perang, harta-harta perang tu kalau kita boleh, ketika mana kita perang, kita boleh jadi hak milik kita. Hak lebih-lebih tu akan dibahagi sama katalah Nabi SAW akan bagi. Kita ada soal lagi istilah dia panggil fight. Fight ini kita boleh harta disebabkan bukan perang. Tidak ada peperangan. Fight yang pertama yang berlaku ialah ketika Bani Nadir. Jadi Nabi SAW pun ambil fight ini, kalulah dalam ghanimah dia ada peraturan dia 1/5 kepada Allah Ta'ala, Nabi SAW, kemudian wa anna lillahi khumusahu, ada peraturan dia 1/5. Tentera pun akan boleh pembahagian Nabi akan buat. Tapi kalaulah fight ini Nabi SAW akan urus mengikut ijtihad yang Nabi SAW ada sendirilah. Akhirnya fight yang pertama yang berlaku ialah ketika mana pengusiran Bani Nadir. Akhirnya mereka pun tubik pergi ke Khaybar, sebahagiannya pergi ke Syam, sebahagian Khaybar. Nanti Nabi SAW akan serai mereka di Khaybar nantilah. Mereka ni jugalah daripada luar Madinah ni akan berkumpul di Khandaq nanti. Khandaq ni ataupun pergi Ahzab. Ahzab ni maksud dia ialah kumpulan banyak. Khandaq ni maksud dia ialah pagi. Jadi dua nama untuk pergi ni. Siap-siap mana mari? Ni siap-siap ni. Bani Nadir, Bani Qainuqa, kemudian akan ada daripada orang Mekah, orang musyrikin Mekah dan sebagainya nak serai Nabi SAW. Berapa orang ketika mana pergi Ahzab? 10,000 orang. Sebab apa? Sebab orang Islam kan kalah dah baru ni. Jadi orang Mekah mendapat kepercayaan daripada orang Arab lain supaya kita boleh serai Muhammad lemah. Apabila lepas daripada perang Ahzab ni kalah, menyebabkan dia punya kepercayaan orang Arab kepada orang musyrikin Mekah jatuh balik, barulah Nabi akan serai di Fatu Mekah ni. Tu dia punya konsep yang berlaku dalam peperangan nak sampai ke Ahzab. Sebab apa? Sebab lepas daripada Ahzab, Nabi SAW kata, sungguhnya lepas daripada Ahzab ni kita tidak akan diserai dah, bahkan kita akan menyerang. Kita pula akan serai orang. Jadi akan berlakulah beberapa perangan lepas daripada ni. Ini adalah rentetan peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas daripada
Uhud sehinggalah berlaku pada Khandaq lah. InsyaAllah kita akan tengok lagi dalam lepas daripada ni pernikahan Nabi SAW masuk tahun kelima tu habis akhir tahun kelima, tahun keempat, kemudian kita akan masuk tahun kelima. Sebelum berlakunya peperangan Ahzab ataupun Khandaq akan berlakunya, insyaAllah kita akan cerita mengenai pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash. Ini menarik ni. Kemudian kita akan tengok juga lepas daripada itulah turunnya ayat mengenai hijab, pakai tudung lah. Kemudian lepas tu akan berlakunya peperangan Bani Mustalik. Lepas daripada Bani Mustalik ni lah Nabi SAW akan berkahwin dengan Juwairiyah, dan juga on the way balik berlakunya peristiwa jatuh kalung Aisyah akan difitnah dan sebagainya. Selepas daripada itulah baru akan berlaku perang Ahzab. Boleh banyaklah je nama, banyak nama tak apa. Terima kasih banyak belakang kepada atas perhatian. Minta maaf sekiranya ada salah silap. Semoga kita boleh ambil iktibar lah daripada cerita-cerita ni. Ambo boleh nak cerita dari sudut iktibar ke apa. Sebagai kitab dia tulis mengenai fiqhus sirah. Fiqhus sirah ni gapo kita boleh ambil daripada sirah. Banyak, terlalu banyak. Kita akan belajarnya dari sudut macam mana Allah Ta'ala Nabi SAW menguruskan kehidupan manusia lah. Hebatnya Nabi menguruskan manusia hak ada ni, hak ni lagu ni, hak ni lagu ni, hak ni lagu ni, hak ni lagu ni. Kalau kita nak cerita dari buruk fiqh sirah yang panjang, paling dia masalah yang kadang-kadang kita tak faham lagi dia punya kronologi. Kita akan sudah seligah mengenai kronologi biar kita nampak peristiwa lebih kurangnya. Doalah supaya ambo tak janji mana. Cuma ambo lama dah kita nak buat sedikit nota mengenai sirah ni. Sebab kalaulah buku-buku kadang-kadang ada terlalu ringkas, ada hak terlalu besar sangat, kita nak cuba ikhtiar buat satu nota yang pertengahan antara tu, yang mana peristiwa-peristiwa penting ada juga benda-benda hak sepatutnya, terutama dari sudut pengajaran hak penting daripada peristiwa-peristiwa tu, dan tidak terlalu ringkas, tidak terlalu tebal. Wallahu alam lah bila siap tu. Ambo harapnya lepas daripada kita dash round, kita akan boleh mula dengan buku tu lah. Doa lah. Start dah buat sikit-sikit ya. Cuma gitulah. Dia kita dah start buat ni. Di time kita nak buat kerja ni, kerja lain mari. Dan niat juga macam-macam. Supaya Allah Ta'ala. Lalu ni ada dah buku yang menarik juga, iaitu yang dikeluarkan oleh apa ni panggil, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ada satu buku garis masa hayat Nabi dia buat. Tapi buku tu terlalu ringkas. Maksudnya terutama dari sudut pengenalan kepada orang, dia tak cerita lah, sebab dia buat ringkas saja. Ni kalau kita tak ada basic benar pun kita payah nak faham. Buku dia comel, tebal tapi ringkas. Cuma kita cuba ikhtiar buku yang pertengah lah, tidak tebal sangat, tidak ringkas sangat. Dan kita cuba harmoni ke dari sudut warna-warni dan juga ada peta. Kadang-kadang kalau kita cerita tempat tu, tempat ni, tak tahu mana. Syam kita tak tahu mana, Madinah kita tak tahu mana, Mekah kita tak tahu mana kan. Kita tak dapat gambar ya lah gapo berlaku, Badar dan sebagainya. Jadi saya bercita-cita untuk nak usahakan buku tu lah. Mungkin buku-buku pun ada beberapa buku hak siap ada, yang mana kita cari tak jumpa. Kita dengar orang ngajar, tapi kita cari tak jumpa buku-buku tu. Kalau kita nak guna Ar-Rahiqul Makhtum pula, pasal tengok Ar-Rahiqul Makhtum tak tahu bila habis. Terbatu ada dalam 1,000 ke 2,000. Betul juga kita nak cuba ikhtiar buku ataupun nota yang pertengah antara tu lah, insya-Allah. Supaya apa? Supaya orang boleh rasa menjiwai, dan juga cerita sirah ni ialah membumi dalam kalangan orang biasa. Kadang-kadang orang aspek terlalu payah. Padahal apabila kita cerita dalam keadaan santai ni, ialah hak kita ingat nama orang banyak tu payah juga. Tapi paling kurang cerita tu kita tahu sikit sebanyak. Betapa para sahabat ni memang betul-betul contoh paling terbaik. Mereka juga tak terlepas daripada kesilapan. Mereka juga, Nabi SAW pun tidak terlepas daripada konflik. Para sahabat sendiri pun ada hak perangai lagu ni, supaya kita boleh memahami dan juga menjiwai sirah Nabi SAW. Orang yang paling terbaik yang Allah Ta'ala pernah lahir ke atas muka bumi, yang mana di samping Nabi SAW ialah orang yang terbaik selepas Nabi SAW, itu para sahabat Nabi. Mereka lah sebaik-sebaik orang yang kita kena contohi lah. Seperti mana kita diuji, mereka juga diuji. Dan kalau dapat uji agak, siapa yang paling terbaik untuk kita nak tiru? Mereka ni lah orang yang paling terbaik yang Allah Ta'ala pernah lahir ke atas muka bumi ni. Sekali lagi terima kasih belaka atas perhatian. Minta maaf sekiranya ada salah silap.
segala yang salah tu daripada hamba dan juga daripada syaitan. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.